Rakan serta kekasihnya, si peguam tua itu tidak tahu di mana gadis itu pergi. Namun, ada di antara Okay, hai korang, selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okay, untuk video aku kali ni, aku akan cerita kisah tentang Blanche Monner, gadis cantik yang dikurung selama 25 tahun kerana cinta. Bukan asing lagi pada kita tentang plot cinta yang tidak direstui di dalam drama yang ditayangkan di dalam TV, sehingga plot drama-drama cinta ini sudah menjadi klise dan seakan-akan boleh diramal penonton. Mungkin pada masa kini, ungkapan lautan api sanggup kurenangi sudah menjadi kebiasaan dalam usaha untuk memikat individu yang disukai. Namun begitu, di Perancis pada tahun 1876, seorang gadis dari keluarga bangsawan sanggup melalui apa sahaja dugaan dan rintangan oleh disebabkan cinta dan kesetiaan kepada kekasihnya, dan motif gadis itu bukanlah kerana menginginkan kereta Honda Civic yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Beliau adalah Blanche Monner. Gambar yang aku sertakan ini bukanlah gambar poster promosi kepada sebuah filem seram. Ini gambar yang diambil sejurus selepas penemuan seorang wanita malang, Blanche Monner, yang dikurung selama 25 tahun oleh ibunya sendiri. Siapa yang tidak kenal dengan keluarga Monner? Keluarga bangsawan yang terkenal di Perancis. Keluarga Monner mempunyai seorang anak gadis yang rupawan, iaitu Blanche Monner. Beliau yang pada tahun 1876 ketika itu berumur 25 tahun dan seperti anak gadis bangsawan yang lain ingin segera mendapatkan padanan dengan calon lelaki yang baik untuk mendirikan rumah tangga. Seakan-akan sudah ditetapkan jodoh, Blanche Monner jatuh cinta kepada seorang lelaki yang merupakan seorang peguam tua dan miskin. Namun kerana cinta itu buta, semua itu tidak dihiraukan dan beliau tetap ingin mengahwini peguam tua itu. Perkara itu tidak disenangi oleh ibunya, iaitu Madame Monner. Beliau beranggapan bahawa peguam tua dan miskin itu tidak setaraf bersama dengan anak gadis dari keluarga bangsawan. Selain itu, terdapat ramai lagi calon pasangan yang sesuai di mata Madame Monner yang juga golongan bangsawan kaya raya sedang menunggu jawapan gadis jelita itu. Ini kerana mereka ingin menjadikan anak gadis Madame Monner itu sebagai suri hati masing-masing. Namun, seperti yang kita duga, Blanche Monner tidak beranjak dari pilihan hatinya, iaitu peguam tua tersebut. Anak gadis itu melawan keinginan ibunya dan bertindak setia kepada cinta di dalam hati beliau. Kehilangan Blanche Monner. Pada suatu hari, secara tiba-tiba Blanche Monner tidak kelihatan di kota Paris. Rakan-rakan serta kekasihnya, si peguam tua itu tidak tahu di mana gadis itu pergi. Namun, ada di antara mereka yang berpendapat bahawa gadis itu melarikan diri dari rumah setelah pilihan hatinya tidak direstui keluarganya. Tidak diketahui oleh semua orang bahawa Madame Monner yang berang dengan keputusan anak gadisnya, Blanche, untuk mengahwini pilihan hati beliau, bertindak mengurung gadis cantik itu di sebuah bilik kecil yang terletak di bahagian loteng rumah agam mereka. Kemudiannya, untuk mengelakkan insiden kehilangan Blanche dicurigai oleh orang ramai, Madame Monner serta anak lelaki beliau, Marshall, berpura-pura untuk meratapi pemergian Blanche Monner. Dan tidak lama kemudian, mereka meneruskan kehidupan seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tahun demi tahun sudah berlalu, sehinggalah kekasih hati pilihan Blanche Monner, si peguam tua itu, telah meninggal dunia pada tahun 1885. Namun begitu, gadis malang tersebut masih lagi dikurung di bilik kecil loteng rumah agam oleh ibunya yang kejam dan macam pantun pula. Namun sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Apabila pada tahun 23 Mei 1901, sepucuk surat misteri tanpa tanda tangan dan pengenalan telah diterima oleh pejabat peguam negara yang terletak di Paris. Surat itu menyatakan bahawa kediaman keluarga Monner menyimpan rahsia yang besar. Ditulis di dalam surat itu juga bahawa terdapat seorang individu yang dikurung di dalam kediaman tersebut yang dibiarkan kelaparan serta tinggal bersama sama najisnya selama 25 tahun. Perkara ini mengejutkan peguam negara tersebut. Beliau kemudiannya dengan pantang meminta supaya pihak polis segera menyiasat kediaman keluarga Monner. Pasukan polis kemudiannya menyerbu kediaman keluarga Monner. Orang ramai yang menyaksikan perkara itu berasa aneh kerana keluarga Monner itu merupakan keluarga yang baik-baik. Selain itu, Madame Monner juga terkenal di dalam golongan elit Paris sebagai seorang yang suka menderma. Beliau juga pernah menerima anugerah di atas sumbangan beliau kepada Paris. Manakala anak lelaki beliau, Marshall, juga kini bekerja sebagai seorang peguam yang disegani. Tetapi perkara itu tidak menghalang pihak polis dari memeriksa keseluruhan premis kediaman keluarga Monner. Setibanya pihak polis di loteng rumah agam tersebut, anggota polis terhidu bau yang sangat busuk dari sebuah pintu bilik
loteng tersebut. Anggota yang sedang memeriksa itu turut memerhatikan bahawa pintu tersebut juga dikunci dengan mangga yang besar. Menyedari bahawa ada sesuatu yang tidak kena, mereka kemudiannya memecahkan mangga tersebut. Namun, apa yang ditemui anggota polis tersebut bakal mengejutkan mereka semua. Hari pembebasan. Di dalam bilik tersebut, terdapat seorang wanita dengan keadaan yang menyayat hati tinggal di dalamnya. Wanita itu adalah Blanche Monner, anak gadis Madame Monner, yang telah dikurung selama 25 tahun oleh ibu kandungnya sendiri. Keadaan bilik tersebut gelap gelita tanpa sebarang cahaya. Satu-satunya jendela bilik tersebut telah ditutup rapat serta terdapat langsir tebal melindungi jendela itu. Bau yang sangat busuk di dalam bilik tersebut membuatkan salah seorang pegawai polis mengarahkan anggotanya untuk memecahkan tingkap itu dengan segera. Setelah jendela dipecahkan, barulah mereka semua tahu dari mana datangnya punca bau busuk itu. Ia datang dari sisa makanan yang berselerakan di seluruh bilik tersebut. Kemudiannya, mereka memerhatikan bahawa Blanche Monner yang telah dirantai di sebuah katil ungsang serta membusuk kerana najis wanita itu sendiri. Blanche Monner juga dalam keadaan berbogel, kurus kering seakan-akan mayat, serta berambut panjang, menggambarkan siksaan yang dihadapinya sepanjang 25 tahun dikurung. Seorang saksi menyatakan bahawa wanita malang itu ditemui berbaring serta dalam keadaan berbogel di atas katil yang usang. Di sekeliling beliau terdapat seakan-akan bentukan kerak akibat daripada pergumpalan najis. Cebisan makanan seperti daging, sayur, ikan dan roti yang membusuk. Kami memerhatikan terdapat kulit kimak dan ada juga serangga yang melintas di katil usang tersebut. Udara di dalam bilik itu tidak sesuai untuk bernafas dan baunya sangat busuk. Ia membuatkan kami tidak dapat berada lama di dalam bilik tersebut untuk penyiasatan. Kesiannya perempuan ni. Polis yang baru beberapa minit duduk kat situ pun tak tahan, apatah lagi dia yang duduk kat situ selama 25 tahun. Setelah jendela dipecahkan, itulah kali pertama Blanche Monner melihat cahaya matahari setelah 2 dekad dikurung di dalam bilik tersebut. Beliau yang kurus dan tidak bermaya itu segera dikejarkan ke hospital. Manakala Madame Monner dan anak lakinya, Marshall, telah ditahan untuk siasatan. Penceritaan Blanche Monner. Pekerja di hospital tersebut yang memeriksa keadaan Blanche Monner menimbang berat wanita malang tersebut. Beliau yang kurang zat itu hanya seberat 55 paun, iaitu bersamaan 25 kilogram. Blanche Monner kemudian bertindak memberi kenyataan tentang apa yang telah berlaku kepada pihak berkuasa, seperti kisah beliau yang hanya memakan sisa makanan ibunya selama dikurung. Kemudian menurut Blanche Monner lagi, selama 25 tahun dikurung, tiada sesiapa yang mencuba untuk membantu beliau. Ini termasuklah adik lelaki beliau yang bernama Marshall dan pekerja-pekerja di rumah agam tersebut. Mereka kemudian disoal, seterusnya memberi alasan bahawa mereka takut kepada Madame Monner, justru tidak membantu Blanche Monner yang dikurung. Tidak diketahui tentang siapakah gerangan individu yang memberikan surat kepada pejabat peguam negara tersebut. Menurut kabar angin, salah seorang pekerja di rumah agam tersebut menceritakan hal ini kepada teman lelaki beliau. Teman lelaki beliau yang sangat terkejut dengan apa yang terjadi, bertindak menulis surat mengutuskan kepada pejabat peguam. Pengakhiran. Madame Monner yang telah ditahan mengaku di atas perbuatan kejam mengurung anak beliau sendiri, Blanche Monner, selama 25 tahun kepada pihak berkuasa. Kemudian, Madame Monner, bangsawan yang malu dengan kejahatannya, didedahkan meninggal dunia selepas 15 hari pembebasan Blanche Monner. Madame Monner mati di penjara. Adik lakinya pula, Marshall, kemudian dihadapkan ke mahkamah untuk perbicaraan di atas dakwaan bersubahat dalam kejadian itu dan pada mulanya dikenakan hukuman penjara 15 bulan. Namun beliau dilepaskan dari sebarang dakwaan kerana kenyataan beliau bahawa Blanche Monner boleh meninggalkan bilik itu pada bila-bila masa. Dah kaki pun diikat, nak lari macam mana bang Roy? Selain itu, Marshall Monner dikatakan mempunyai masalah kesihatan mental. Pembebasan Marshall ini mengejutkan orang ramai. Bagi Blanche Monner pula, setelah 25 tahun dikurung, pastinya akan ada kesan yang kekal kepada kesihatan beliau. Beliau dikatakan mempunyai beberapa masalah mental dan dipindahkan ke hospital psikiatri di Bandar Bois, Perancis. Tidak lama kemudian, pada 13 Oktober 1913, wanita malang ini meninggal dunia di hospital tersebut semasa berumur 64 tahun. Okey, itu saja kisah yang mampu aku sampaikan untuk kali ini. Pengajaran yang kita boleh dapat ke sini, kaya tak semestinya kita bahagia dan miskin tak semestinya kita menderita. Okey, bye. Assalamualaikum.